Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Pada video kali ini, insya-Allah kita akan memperbincangkan berkaitan dengan kursus falsafah dan isu semasa untuk kuliah yang ke-8 yang bertajuk ideologi. Jadi untuk pengetahuan semua, pada kuliah kali ini kita akan membincangkan tentang apa yang terdapat dalam ideologi moden dan juga ideologi pasca modernisme. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat slide di hadapan, apakah yang dimasukkan dengan ideologi? Okey, apakah itu ideologi dan juga apakah yang dimaksudkan dengan pasca modernisme dan juga modernis. Jadi ideologi secara mudahnya ialah satu pemikiran, satu gagasan pemikiran yang dibentuk dan juga diikuti oleh masyarakat tertentu dalam mencapai kejayaan dan juga kesejahteraan secara global. Pada peringkat permulaan, pasca modernism dan juga modernis, mungkin kita boleh tengok secara jelas, pasca modernisme telah ada di barat pada abad 1960-an. Ia merupakan satu reaksi kepada modernis. Pemikiran modernis ini terdiri daripada golongan ataupun ahli-ahli falsafah yang terdiri daripada Immanuel Kant, John Locke, David Hume dan diteruskan oleh positivis logik iaitu Karl Popper. Maka sebelum lahirnya pasca modernisme ini telah adanya modernis. Modernis ini ialah satu pemikiran yang berasaskan kepada empirical dan juga rational. Dan juga ia amat berkait dengan falsafah itu secara realitinya. Fahaman modernis bermula sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh golongan ahli-ahli falsafah Enlightenment seperti Immanuel Kant di negara Jerman, John Locke dan juga David Hume di Britain. Fahaman modernis ini yang dibawa oleh ahli falsafah gerakan Enlightenment menekankan akan pentingnya akal fikiran yang rasional di dalam menentukan kebenaran, menentukan apakah bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Mereka mengagungkan akan kejayaan sains dan kaedah saintifik yang terdapat pada masa itu yang merupakan suatu kemajuan di dalam pencapaian ilmu manusia. Dengan adanya kejayaan sains yang berteraskan kepada penggunaan kaedah empirikal dan rasional, maka mereka sudah mempunyai satu keyakinan baru akan kebolehan manusia untuk mencipta satu kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan membawa kepada suatu budaya baru yang berasaskan kepada rationality, kaedah saintifik dan sebagainya. Ini adalah sejarah perkembangan ataupun sifat yang terdapat dalam pemikiran modernis didasari oleh gerakan dan pemikiran Enlightenment. Jadi boleh lihat di hadapan ini Immanuel Kant, apa yang dinyatakan berkaitan dengan falsafah. Dan juga kita ada yang kedua David Hume berkaitan dengan falsafah modernis juga. Dan juga yang terakhir ialah John Locke iaitu berkaitan dengan falsafah modernis. Keyakinan ini diteruskan di abad ke-20 dengan adanya kejayaan-kejayaan sains di dalam bidang fizik khususnya dan dengan adanya ahli-ahli falsafah yang baru seperti Bertrand Russell, Karl Popper yang membawa aliran modernisme dan positivisme logik dan sebagainya. Mereka semuanya menekankan akan pemikiran rasional dan kaedah scientific method di dalam menyelesaikan masalah yang bukan sahaja masalah alam tabi'i tapi masalah yang berkait dengan kemanusiaan juga. Ini antara orang kata pembawa kepada falsafah modernis adanya Karl Popper dan juga adanya ahli falsafah yang lain. Okey, baik. Apakah yang dimasukkan dengan fahaman pasca modernisme pula? Apabila fahaman modernis menjadi kayu ukur kebenaran, sains menjadi kayu ukur kebenaran di semua bidang pengetahuan dan aspek kehidupan, ini adalah suatu projek yang agak besar dan radikal. Tetapi kemunculan falsafah yang seperti ini yang hanya menekankan akan aspek intelektual,
reason dan sains telah mendapat tentangan dari golongan yang kemudiannya digelar sebagai Pasca-Modernisme. Mereka ini menentang moderniti seperti yang dibawa oleh golongan Enlightenment dan Positivisme logikal. Kerana mereka menganggap bahawa pendekatan seperti ini adalah bersifat apa yang dikatakan sebagai logocentrism, iaitu menekankan akan akal rasional semata-mata yang merupakan suatu yang tidak seimbang. Sedangkan dalam diri manusia, dalam insan itu bukanlah diutamakan aspek intelektual, bukannya terdapat intelektual sahaja, tetapi juga terdapat aspek emosi, intuitif, kerohanian dan sebagainya. Maka mereka mengadakan pemberontakan terhadap logocentrism dan juga terhadap rationality, objectivity dan kaedah saintifik. Dengan itu, mereka menganggap bahawa sains itu bukanlah ilmu yang bersifat sebagai paradigmatik, iaitu sebagai ilmu contoh yang jika suatu ilmu yang lain tidak mempunyai ciri-ciri ilmu sains, maka ia tidak dianggap sebagai ilmu. Okay. Kalau kita lihat dalam pandangan Thomas Kuhn, bahawa golongan Pasca-Modernis tidak mengambil pendirian yang sebegitu, malah mereka menentang konsep ini. Mereka juga mempersoalkan akan objektiviti ilmu sains itu seperti yang dikemukakan oleh ahli falsafah sains seperti Thomas sendiri. Ia mempersoal pandangan modernis yang menyatakan bahawa ilmu sains adalah ilmu bersifat objektif, rasional, sentiasa progresif dan menuju ke arah kebenaran. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa ilmu sains itu adalah satu yang juga mengandungi aspek-aspek bukan rasional. Misalnya pertukaran teori dalam sains bukanlah berdasarkan kepada faktor-faktor rasional atau logika semata-mata, tapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi dan juga sosiologi, dan ini bukanlah bersifat rasional. Ini ialah fahaman Pasca-Modernisme yang menentang apa yang dinyatakan oleh fahaman modernis itu sendiri. Okey, baik. Pelbagai fahaman dalam Pasca-Modernisme, satu lagi golongan yang boleh dikaitkan dengan golongan Pasca-Modernisme ialah golongan social constructivist yang mempunyai fahaman bahawa ilmu itu tidak semestinya mencerminkan hakikat objektif tentang kebenaran alam ini. Sebaliknya, mereka menyatakan bahawa ilmu itu adalah suatu konstruk yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat ataupun pandangan masyarakat yang menusuk masuk ke dalam pembinaan ilmu sains itu. Jadi golongan social constructivist, mereka lebih mengutamakan kehidupan ataupun manusiawi, di mana apabila adanya satu-satu kajian, ia perlulah berasaskan kepada kepentingan kemanusiaan. Bukanlah berasaskan kepada alam tabi'i semata-mata dan juga tidak melibatkan apa yang kita namakan sebagai kemanusiaan. Okey, baik. Seterusnya, contoh misalnya Ludwig Fleck, seorang ahli sosiologi yang mengkaji akan sejarah perubatan, dia menyatakan bahawa kalau kita lihat akan istilah-istilah dan konsep-konsep yang digunakan dalam penyelidikan perubatan, kita akan dapat melihat aspek social konstruktivisme. Jadi dalam bidang perubatan, contohnya pelbagai istilah yang dihubung kaitkan dengan istilah kemanusiaan supaya mudah untuk diberi kefahaman. Seperti immunity badan yang tidak kuat, maka perlukan kepada sistem pertahanan. Jadi perkataan pertahanan, defend, itu ialah kalau biasa digunakan dalam keadaan peperangan, dalam dua pihak bertentangan. Jadi perlulah ada benteng di situ. Jadi di sini ia dimasukkan di dalam ilmu perubatan dan juga disesuaikan dengan keadaan manusia yang mudah untuk difahami. Sedangkan itu bukanlah satu yang kita boleh reka, tetapi ia ialah perkara yang mudah diberi kefahaman. Ini nak beritahu bahawa kaitan antara sains, apabila adanya fahaman yang terbaru itu, dia mengaitkan dengan istilah-istilah yang mudah difahami seperti pertahanan, immunity, maka ia memberi satu ruang lingkup yang lebih luas. Okey, ini beberapa kata-kata oleh Thomas Robert Malthus dan juga Charles Darwin. Okey. Tetapi ada juga fahaman-fahaman lain yang boleh dikaitkan dengan fahaman Pasca-Modernisme seperti deconstruction oleh Derrida, konsep ilmu dan hubungan dengan kekuasaan oleh Michael Foucault,
continental philosophy yang dikaitkan dengan ahli-ahli falsafah Perancis dan Jerman seperti Albert Camus dengan eksistensialisme dan sebagainya. Fahaman-fahaman ini menekankan akan aspek kemanusiaan, kepentingan aspek masyarakat manusia, aspek kerohanian dan sebagainya yang bertentangan dengan konsep objektiviti, rationality dan kaedah saintifik yang ditekankan oleh pihak modernis. Jadi, di sini jelas kelihatan bahawa pasca modernisme merupakan suatu reaksi kepada fahaman modernis dan pertentangan ini masih berterusan hingga ke hari ini. Okey, ini ialah beberapa kata-kata ahli falsafah. Okey, seterusnya kita masuk kepada teori relativisme. Salah satu ciri utama dalam fahaman pasca modernisme ialah fahaman relativisme. Teori relativisme ialah teori yang menolak sesuatu kebenaran yang objektif. Relativisme menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Umpamanya dalam sains kita boleh menerima teori A sebagai benar dan di suatu sudut yang lain kita boleh melihat teori B juga sebagai benar. Jadi jika kita menganggap bahawa kebenaran itu bukanlah bersifat sesuatu yang mutlak, maka ini bermakna bahawa kita boleh menerima pelbagai sudut pandangan atas dasar bahawa tidak wujud suatu kebenaran yang mutlak, tetapi wujud cara-cara yang berbeza untuk memahami akan hakikat kebenaran. Okey, ini ialah pendapat yang teori yang pertama, relativisme. Dia menganggap kebenaran itu boleh dianggap melalui pelbagai aspek. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada 3 aliran utama di dalam orientasi pemikiran masyarakat kontemporari. Okey, 3 aliran utama di dalam orientasi pemikiran masyarakat kontemporari. Okey. Profesor Ernest Gardner dari London School of Economics dalam bukunya bertajuk Postmodernism, Reason and Religion menyatakan bahawa sekarang ini terdapat 3 aliran pemikiran yang utama. Yang pertama ialah aliran Enlightenment Rationalism dan boleh disamakan dengan fahaman modernis. Kedua, fahaman yang menentang akan fahaman Enlightenment Rationalism. Fahaman ini dikenal pasti sebagai pasca modernism. Yang ketiga adalah aliran yang berkaitan dengan keagamaan. Perbincangan berkisar mengenai agama Islam. Kerana Gardner merupakan seorang ahli sosiologi yang mengkaji masyarakat dan fahaman Islam. Jadi dalam buku Ernest Gardner ini ada 3 aliran utama masyarakat kontemporari. Yang pertama kita kaitkan dengan modernis, yang kedua kita kaitkan dengan pasca modernisme dan juga yang ketiga ialah berkait dengan keagamaan. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada kritikan fahaman relativisme. Okey. Sebelum kita lihat kepada bagaimana ketiga-tiga itu boleh dikaitkan dengan tajuk kita pada kali ini, fahaman relativisme itu sendiri telah dikritik oleh ahli-ahli falsafah. Fahaman relativisme yang mengatakan bahawa tidak wujud satu kebenaran mutlak adalah suatu kenyataan yang menafikan kebenarannya sendiri. Jadi relativisme ini apabila dia menunjukkan kepada kebenaran itu boleh melalui pelbagai kaedah, pelbagai cara, maka di situ ada kritikan oleh ahli-ahli falsafah yang tidak bersetuju. Adakah semua itu benar? Adakah tidak terdapat kebenaran yang mutlak? Okay, itu ialah persoalan yang ditimbulkan. Maka di situlah kita perlu melihat dengan lebih spesifik lagi bahawa dalam teori agama kita mempunyai doktrin-doktrin yang kita perlu ikut dan juga kita tidak perlu memberi terlalu terkesan dengan fahaman relativisme ini yang menyatakan bahawa pelbagai cabang kebenaran itu boleh dianggapi dan juga tidak ada kebenaran yang absolut ataupun mutlak. Bagi agama Islam, misalnya ada beberapa kepercayaan diterima oleh orang-orang Islam dan kebenarannya tidak boleh disangsikan atau diragukan. Okey. Kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Contohnya kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragui.
Sebaliknya, jika kita mempunyai fahaman relativis, kita mungkin menganggap bahawa fahaman yang menyatakan bahawa Tuhan itu wujud boleh diterima, tetapi pada masa yang sama kita boleh menyatakan bahawa fahaman bahawa Tuhan itu tidak wujud juga boleh diterima. Sekali lagi, kita berhadapan dengan masalah logik di sini kerana dalam logik kita tidak boleh menerima kepercayaan B dan bukan B itu kedua-duanya benar kerana ini melibatkan percanggahan. Oleh kerana itu, relativisme membawa kepada pencanggahan masalah logik yang serius. Ahli falsafah juga menolak fahaman relativisme kerana jika mereka menerima fahaman tersebut, bermaksud membawa implikasi kepada kajian sains ini tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi inilah yang dimasukkan dengan fahaman relativisme yang ada di dalam pasca modernisme. Di mana apabila kita melihat ini dalam skop agama, dia sememangnya amatlah tidak sesuai. Bagaimana mungkin semua perkara benar? Tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua perkara itu dianggap perkara yang benar. Jadi kalau semua perkara itu dianggap perkara yang benar, jadi adakah kita boleh mengikut semua perkara tersebut tanpa ada batasan? Adakah pilihan hanya pada kita? Jadi jawapannya dalam agama Islam kita dah ada panduan yang absolut yang kita namakan sebagai mutlak. Jadi apabila adanya wahyu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, itu yang kita namakan sebagai kebenaran yang mutlak. Jadi kalau kita lihat secara khususnya, ia menggambarkan satu konsep kehidupan yang penuh dengan doktrin yang kita perlu ikut. Tetapi kaedahnya ialah kaedah yang meraihkan kehidupan manusiawi. Maka di sini sememangnya kita sebagai Islam, walaupun kita tidaklah berkait dengan secara langsung dengan pasca modernisme, tapi kita 100% menolak pandangan relativisme. Apabila dia menganggap semua perkara adalah benar dan juga tidak ada kebenaran yang mutlak. Itu sahaja untuk video kali ini berkaitan dengan ideologi, bagaimana terbitnya ideologi, apa yang dimasukkan dengan modernisme, apa yang dimasukkan dengan pasca modernisme dan lain-lain. Jadi insya-Allah kita akan bertemu dengan tajuk yang baru pada siri video akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.